Pandai, dah mandi belum? Kejap, Mak. Kejap. Pandai, dah siap kerja sekolah belum? Sekejap lah, Mak. Pandai, dah kemas buku-buku atas meja belum? Kejap, Mak. Pandai, dah solat ke belum? Sekejap, Mak. Sekejap, Mak. Pandai, dah 2 jam suku dah Mak tengok engkau menghadap iPhone tu. Kau ni tak habis-habis dengan game kau lah. Kau ni buku ni nak baca apa? Besok esok kau nak jawab apa? Ha? Itu, ini game. Ha, eloklah tu. Aku duk membebel dan kau duk nyoi kat situ. Kenapa? Penatlah Mak cakap dengan kau ni. Hei. Kejap, Mak. Sekejap, Mak. Sikit-sikit sekejap. Sikit-sikit sekejap. Pantang mak ayah suruh, mesti kata sekejap. Tapi kalau nak minta sesuatu tu, daripada mak ayah, bukan main cepat. Tak nak tangguh-tangguh. Adik-adik. Adik-adik, jangan amalkan sikap seperti Pandai tu. Tak elok melengah-lengahkan apa yang mak bapak kita suruh. Selagi ianya tidak memudaratkan. Adik-adik ingat tak? Kisah Alkamah derhaka dengan ibunya. Kasih ibu membawa ke syurga adik-adik. Sedih pula cerita ni. Apa yang aku lupa? Abang lupa nak bagi salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa dengan Abang Pandai Bahasa dalam episod kali ini yang akan membincangkan topik kata bilangan dan kata ganda. Tadi adik tengok tak penggunaan kata ganda dan kata bilangan dalam perbualan di antara Pandai dan ibunya? Mari kita lihat semula visual itu. Pandai, dah kemas buku-buku atas meja belum? Sekejap, Mak. Sekejap, Mak. Dah 2 jam suku dah Mak tengok engkau menghadap iPhone tu. Dalam visual itu tadi, terdapat perkataan kata ganda dan kata bilangan. Apa dia? Betul. Adik-adik, buku-buku merupakan kata ganda, manakala 2 jam suku adalah kata bilangan. Senang kan? Tapi sebelum itu, apa pula maksud kata bilangan dan kata ganda ini, adik-adik? Kata ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Adik-adik, kata ganda mempunyai beberapa bentuk. Tetapi dalam episod kali ini, Abang akan terangkan tentang kata ganda seluruh dan kata bilangan. Mari kita lihat. Sifat kata ganda seluruh ialah ia melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Penggandaan boleh dilakukan terhadap kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Dan kata ganda ini mesti diberikan tanda sempang. Contohnya, buku-buku. Manakala kata bilangan pula ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Contohnya, 1, beberapa, semua, setengah, berbagai. Macam mana? Senang kan? Adik-adik, kata ganda seluruh dan kata bilangan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Adik-adik nak tahu? Tunggu sekejap. Kita tengok dulu apa yang terjadi dengan Pandai. Mari. Hari ni nak kemas buku, buat kerja sekolah. Lepas buat kerja sekolah, buat apa? Nantilah fikir.
Kemas buku dulu. Alhamdulillah. Macam ni anak mak. Tak payah mak nak terjerit-jerit suruh buat itu ini. Macam ni lah anak ayah. Rajin, bijak, berdedikasi, ringan tulang. Betul ke ayah? Kalau begitu, bolehlah bagi Pandey hadiah. Hadiah idaman Pandey. Mak, nak hadiah? Hadiah? Amboi, bukan main seronok lagi bila kena puji. Siap minta hadiah pula. Tak tahu malu. Adik-adik. Jika kita melakukan sesuatu, kita jangan sesekali meminta ganjaran ataupun balasan. Buatlah dengan seikhlas hati kita, ya? Tadi abang kata abang nak terangkan fungsi kata ganda seluruh dan kata bilangan. Baiklah adik-adik, sekarang ni adik-adik dengar penerangan daripada abang. Fungsi kata ganda seluruh ialah mengubah kelas kata dasar. Contohnya, apa menjadi apa-apa. Siang menjadi siang-siang. Garang menjadi garang-garang. Dan layang menjadi layang-layang. Contoh ayatnya. Pertandingan layang-layang yang diadakan di Pasir Gudang mendapat sambutan daripada orang ramai dan pelancong luar negara. Fungsi kata ganda seluruh yang kedua ialah menetapkan kata dasar. Contohnya, pejabat menjadi pejabat-pejabat. Minum menjadi minum-minum. Comel menjadi comel-comel. Contoh ayatnya pula. Setiap malam warung Pak Salim dipenuhi oleh para pemuda yang minum-minum sambil menonton siaran bola sepak. Seterusnya, fungsi ketiga kata ganda seluruh ialah mengubah maksud dasar tanpa mengubah kata nama. Contohnya, kuda menjadi kuda-kuda. Patung menjadi patung-patung. Duit menjadi duit-duit. Contoh ayatnya. Dini ketawa kegembiraan apabila ayahnya membawa balik sebungkus gula-gula. Macam mana adik-adik? Sekarang mesti adik-adik lebih faham kan? Baiklah. Sekarang abang akan terangkan fungsi kata bilangan pula. Antara fungsi-fungsi kata bilangan ialah menunjukkan kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu ini menunjukkan bilangan yang tertentu. Ia juga boleh diikuti dengan penjodoh bilangan. Kata bilangan tentu ini juga menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan. Contohnya, 1, 2 dan 3. Contoh ayatnya. Hana membela 2 ekor kucing yang comel. Kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu menunjukkan bilangan yang tidak pasti jumlahnya. Contohnya, beberapa, segala, seluruh, sekalian. Contoh ayatnya. Beberapa minit kemudian, Farah pun tiba di sini. Kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan ini menunjukkan sebahagian daripada sesuatu. Contohnya, setengah, suku, seperempat, separuh. Contoh ayatnya pula. Separuh daripada murid di sekolah ini tinggal di Taman Jaya. Kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan membawa maksud ceraian. Contohnya, setiap, masing-masing, tiap-tiap. Contoh ayatnya pula. Setiap hari, Pak Nel menghantar anaknya ke sekolah tadika.
Kata bilangan himpunan membawa maksud longgokan atau himpunan. Contohnya berpuluh-puluh, ribuan, kedua-dua dan beribu-ribu. Contoh ayatnya. Ribuan orang hadir untuk menyaksikan perarakan Hari Kemerdekaan. Kata bilangan tingkat. Bagi kata bilangan tingkat menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Contohnya, ketiga, pertama dan keempat. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan awalan ke dengan angka. Contohnya, abad ke-15. Contoh ayatnya. Malaysia menduduki tangga ke-15 dalam senarai pungutan pingat di Sukan Olimpik musim panas tahun lalu. Wah, panjang lebar juga abang terangkan kepada adik-adik ni. Abang harap selepas ni adik-adik faham dan tahu macam mana nak menggunakan kata ganda dan kata bilangan. Baiklah, sampai kita berjumpa lagi di lain episod. Pandai bahasa, bijak berkata. Jap. Sebelum tu, kita tengok dulu sama ada pandai dapat ke tidak hadiah yang diminta tu. Mak, nak hadiah, Mak. Nak. Pandai, bangun. Nak hadiah. Ni hadiah apa ni? Pandai bangun. Ni dah masuk waktu asar dah ni. Berapa kali dah ayah pesan jangan tidur petang. Tengok dah mimpi benda pelik-pelik, minta hadiah. Kau ni Pandai. Pandai! Ayah, Mak. Tumpang lalu. Soalan pengukuhan. Kata ganda. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan penggunaan dan maksudnya. Jari-jari. Suka-suka. Tinggi-tinggi. Angan-angan. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Hujan yang turun menyebabkan jalan raya licin. A. Memancut-mancut. B. Mencurah-curah. C. Menitis-nitis. Dan D. Membuak-buak. Punca kemalangan sering berlaku di kawasan itu adalah disebabkan jalan raya yang A. Bersilang-silang. B. Bersilang pangkah. C. Bertali arus. Dan D. Bersimpang siur. Kata bilangan. Betulkan ayat-ayat berikut. Para pelajar berdiri apabila pengetua memasuki dewan. Tiap pagi Lena singgah di gerai Cik Milah untuk membeli kuih. Kerja membaik pulih bangunan lama itu mengambil masa selama 3 tahun setengah. Tandakan sama ada betul atau salah bagi penggunaan kata bilangan berikut. Terdapat berbagai jenis ikan dijual di pasar itu. Terdapat berbagai-bagai jenis makanan di restoran itu. Setengah orang suka tinggal di bandar.